Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah. Pertama dan selamanya kita rapat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memandang kita dengan pandangan rahmat Allah, yang mana ada sebahagian di saat ini, ada sebahagian kita Allah bagi nikmat iman, nikmat Islam, tapi ada sebahagiannya tidak dapat nikmat iman dan nikmat Islam. Kita banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dan ada juga di saat ini Allah bagi nikmat iman dan Islam kepadanya, tetapi Allah tidak memberi nikmat taufik untuk mentaati perintah Allah SWT. Itu kita kena betul-betul bersyukur kepada Allah SWT dan minta Allah sentiasa memberi dorongan, memberi taufik untuk kita dapat sentiasa mudah untuk dapat mentaati perintah Allah, insya-Allah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perkongsian bacaan hadis kita. Insya-Allah malam ini saya akan baca hadis berkaitan dengan kelebihan zikir kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada sesuatu pun melainkan di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala terdapat hijab, kecuali ucapan la ilaha illallah dan doa seorang bapa terhadap anaknya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, tidak ada sesuatu pun melainkan di antaranya dengan Allah SWT terdapat hijab, kecuali ucapan la ilaha illallah dan doa seorang bapa terhadap anaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Mardawah. Keterangan, maksud tidak terdapat hijab ialah penerimaan Allah SWT terhadap ucapan la ilaha illallah dan doa seorang bapa tidak akan dilewatkan sedikit pun. Sedangkan untuk perkara-perkara lain sampai ke tahap penerimaan. Terdapat perantaraan lain sebagai penghalang, tetapi dua perkara tersebut yang di atas akan terus sampai kepada Allah SWT serta merta. Telah ditulis kisah mengenai seorang raja kafir yang sangat zalim dan sangat taksub dengan kekufuran. Dalam satu peperangan, raja tersebut telah ditangkap oleh orang-orang Islam. Oleh sebab raja tersebut telah mendatangkan banyak kesusahan kepada orang-orang Islam, maka sangat berkobar-kobarlah semangat orang-orang Islam untuk membalas dendam terhadapnya. Lalu raja tersebut telah dimasukkan ke dalam sebuah periuk besar dan diletakkan di atasnya unggunan api. Pada permulaannya, raja tersebut telah menyeru untuk memohon bantuan daripada berhala-berhala. Setelah tidak mendapat apa-apa faedah, maka pada ketika itu juga dia telah memeluk Islam dan mulai mewiridkan kalimah la ilaha illallah dengan berterusan. Jelas dalam keadaan demikian itu dia telah mewiridkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Maka dengan serta-merta datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hujan telah turun dengan lebat sehingga seluruh api terpadam dan periuk pun sejuk. Selepas itu angin mulai bertiup dengan kencang yang telah menerbakan periuk tersebut jauh ke satu bandar. Penghuni bandar tersebut semuanya kafir. Raja tersebut berterusan membaca kalimah thayyibah itu la ilaha illallah. Orang ramai telah berhimpun di kelilingnya dan kehairanan melihat peristiwa yang aneh tersebut. Mereka telah bertanya tentang halnya dan dia telah menceritakan segala yang telah dia alami sehingga menyebabkan mereka semua telah memeluk Islam. Hadis yang kedua yang terakhir pada malam ini insya-Allah
Ya, ada sahabat bertanya live kan ni ya, insya-Allah kita sedang bersiaran langsung insya-Allah dari Nibu Tebal Pulau Pinang insya-Allah. Dari Sayyidina Itban bin Malik radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, tidak datang pada hari kiamat seseorang hamba yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tujuan untuk mendapat keridhaan Allah, kecuali dia akan diharamkan daripada api neraka. Dari Sayyidina Itban bin Malik radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, tidak datang pada hari kiamat seorang hamba yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tujuan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan diharamkan daripada api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Keterangan, perkara yang jelas mengikut peraturan Allah SWT yang biasa ialah sesiapa yang sentiasa mewiridkan kalimah thayyibah dengan ikhlas akan terhindar daripada api neraka dengan syarat dia tidak mempunyai dosa besar. Ataupun diharamkan dari api neraka boleh juga membawa maksud bahawa diharamkan daripada berada dalam neraka buat selama-lamanya. Walau bagaimanapun, apakah ada sesiapa yang boleh menegah Allah SWT daripada tidak memasukkan sama sekali ke dalam neraka seseorang yang mengucapkan kalimah thayyibah dengan ikhlas walaupun dia seorang yang berdosa. Disebutkan juga dalam beberapa hadis bahawa terdapat hamba-hamba Allah yang pada hari kiamat Allah SWT akan memberitahu kepada mereka, kamu telah melakukan sekian-sekian dosa. Apabila begitu banyak sekali dosa yang dihitung, maka dia mulai meyakini bahawa dia akan binasa dan tidak ada pilihan lain melainkan terpaksa mengaku segala dosa yang telah dilakukan. Maka Allah SWT memberitahu kepadanya, aku telah menutup keaiban kamu di dunia. Pada hari ini aku juga akan menutup keaiban kamu untuk memaafkan kamu. Kisah yang umpama ini terdapat dalam banyak hadis, oleh itu tidaklah mustahil jika layanan yang sedemikian pun akan diberikan kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah mempunyai banyak keberkatan dan kebaikan. Oleh sebab itulah berusahalah tuan-tuan dan perempuan sedang penonton untuk kita banyakkan berzikir kepada Allah SWT sebanyak mungkin. Lebih-lebih lagi kalimah yang kita bacakan dalam hadis ini itu kalimah thayyibah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Betapa betuahnya orang-orang yang diberkati, yang faham keberkatan yang terdapat pada kalimah ini, lalu dia menghabiskan usianya dengan mewiridkan kalimah ini sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah malam ini kita dapat dua hadis dan juga keterangan tentang kelebihan zikir kelebihan kalimah thayyibah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Yang mana tuan-tuan, kita sangat-sangat beruntung yang Allah pilih kita. Yang pertamanya, kita menjadi seorang Islam yang beriman, yang ada kalimah thayyibah dalam diri kita. Dan yang kedua, kita sangat-sangat beruntung Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat ini umat yang terakhir, umat akhir zaman, tetapi umat inilah yang akan masuk syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Umat ini akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita kena banyaklah berusaha untuk kita mentaati perintah Allah dan melipat gandakan amalan kita tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, untuk meraih redha Allah, insya-Allah. Bila Allah dah redha dengan kita tuan-tuan, insya-Allah semua urusan kita, urusan dunia dan juga urusan akhirat lebih lagi akan jadi mudah, insya-Allah. Tapi kalau Allah murkakan kita tuan-tuan, takut-takut bukan kata urusan akhirat, urusan dunia kita akan jadi cacar membawa lintang pukang dan sebagai semua urusan dunia kita akan jadi tidak terurus. Kita kena usahakan apapun, kita kena bersangka baik dengan Allah dan juga kita kena kuatkan hubungan kita dengan Allah SWT dengan kita sentiasa mengadakan hubungan kita dengan Allah dalam apa keadaan sekalipun. Lebih bagi kita hari ini dan kita diberi ujian yang sangat berat, insya-Allah lebih dari saat inilah lebih-lebih lagi kita kena lagi kuat hubungan kita dengan Allah, dengan kita sentiasa membuat hubungan dengan kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Bila kita hati kita berzikir, insya-Allah sentiasa langsung kita akan sentiasa ada hubungan kita dengan Allah SWT, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah sebagai sambungan, insya-Allah kita akan baca sikit lagi ringkas kisah tentang isteri-isteri Rasulullah yang saya janjikan, insya-Allah malam tak dapat bersiaran, malam ni kita sambung lagi, insya-Allah. Malam yang pertama itu kita baca tentang
isteri pertama Rasulullah SAW. Sekali kita ulang, itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. InsyaAllah ya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ialah isteri pertama Rasulullah SAW. Tetapi tuan-tuan, malam ini kita akan baca tentang isteri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatina Saudah. Ada riwayat yang sedikit bercanggah pendapat, tetapi yang mana ada mengatakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah isteri kedua, bukan Sayyidatina Saudah. Tapi tak apa tuan, insya-Allah. Tapi malam ini kita akan baca sedikit silsilah Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha, itu isteri Rasulullah SAW, insya-Allah. Selepas kematian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pada tahun yang sama pada bulan Syawal, Rasulullah SAW telah mengahwini pula Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Perselisihan tetap berlaku dalam kalangan perawi dalam menentukan antara mereka berdua siapakah yang dinikahi terlebih dahulu. Sebagian ahli sejarah menulis bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi terlebih dahulu. Sebahagian yang lain menyatakan bahawa Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha dinikahi terlebih dahulu, kemudian barulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha juga seorang janda. Nama bapa beliau ialah Zam'ah bin Qais. Sebelum itu Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha telah berkahwin dengan sepupu beliau yang bernama Sayyidina Sukran bin Amr radhiyallahu anhu. Mereka berdua telah memeluk Islam dan kedua-duanya telah berhijrah ke Habsyah. Sayyidina Sukran radhiyallahu anhu telah meninggal dunia semasa di Habsyah. Terdapat ahli sejarah yang menulis bahawa beliau meninggal dunia setelah pulang semula ke Mekah. Rasulullah SAW telah mengahwini Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha 3 tahun sebelum hijrah, setelah kematian Sayyidina Sukran radhiyallahu anhu, dan selepas beberapa hari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Satu perkara yang disepakati oleh perawi ialah Rasulullah SAW telah bersatu dengan beliau sebelum bagi Islam bersatu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sememangnya menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW untuk menghabiskan banyak masa dengan bersolah. Pada satu masa Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Malam tadi tuan telah rukuk begitu panjang sehingga saya bimbang darah akan keluar dari hidung saya." Beliau juga bersolat turut bersama dengan Nabi SAW, dan beliau mempunyai badan yang besar, maka lebih banyak kesusahan untuk beliau terpaksa tanggung. Pada satu ketika Rasulullah SAW ingin menjatuhkan talak terhadapnya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah saya berkeinginan terhadap suami lain, tetapi saya bercita-cita supaya saya termasuk dalam kalangan isteri-isteri Tuan di dalam syurga nanti. Oleh sebab itu, janganlah ceraikan saya. Saya serahkan giliran saya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha." Rasulullah SAW telah menerima permintaan itu. Oleh sebab itulah hari giliran beliau telah diberikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha meninggal dunia ketika pada tahun 54 ataupun 55 Hijrah, atau pada jangkaan terakhir daripada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Selain daripada beliau, terdapat seorang wanita lagi yang bernama Saudah yang juga merupakan orang Quraisy. Rasulullah juga ada keinginan untuk menikah beliau. Beliau telah berkata, Tuanlah yang saya paling kasihi dalam dunia ini. Namun demikian, saya mempunyai 5 hingga 6 orang anak. Saya bimbang yang mereka akan menangis dan meraung di sisi Tuan." Rasulullah SAW bergembira dengan pandangan beliau itu, dan baginda Rasulullah telah memuji beliau dan telah membatalkan keinginan untuk berkahwin dengan beliau, iaitu dengan seorang wanita yang bernama Saudah selepas kematian isteri baginda Rasulullah itu Saudah yang sebenarnya. Ada seorang wanita yang bernama Saudah, tapi Nabi SAW dalam kisah sirah ini, Nabi SAW juga berkeinginan mengahwini Saudah yang seorang lagi, tapi wanita itu menolak dengan ada alasan tertentulah, insya-Allah. Dan insya-Allah itulah sebagai kepribadian kisah tentang Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha
Dan insya-Allah pada malam esok insya-Allah kata pahalanya kita akan baca lagi pula sirah tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha insya-Allah. Dan sebagai yang saya janjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan penonton tentang satu doa yang diamalkan oleh seorang isteri Rasulullah SAW, iaitu siapa dia tuan-tuan? Itu Ummu Salamah. Yang Ummu Salamah juga antara isteri Rasulullah SAW, yang mana insya-Allah kita akan baca kisahnya pada hari yang lain insya-Allah. Cuma saya nak kongsikan yang mana doa ini sebaiknya kita hafal dan baca, semoga-moga dapat barakahnya, yang mana Nabi sendiri pernah mengajar kepada Ummu Salamah ketika itu dia masih belum lagi berkahwin dengan Rasulullah SAW. Dan bila suaminya meninggal dunia, siapa dia suaminya? Itu Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, dia ingat doa ini yang mana Nabi SAW ajar, apa jika kita ditimpa satu musibah atau apa saja musibah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang macam kita baca selepas orang meninggal ataupun kita apa musibah yang berlaku, dan kita sambung lagi sikit lagi apa dia, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu ada satu riwayat macam tu, ada riwayat yang dalam ni dia tulis Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Yang mana maksud dia, ya Allah, berilah ganjaran kepada aku atas musibah yang aku alami ini dan gantilah untukku yang perkara yang lebih baik. Yang mana doa ni elok kita amalkan, kita baca atau boleh cari, tuan-tuan yang tak sempat kita tuan-tuan boleh Google dan type tuan-tuan doa Ummu Salamah, dia akan naik insya-Allah. Tuan-tuan beramal insya-Allah dengan berkat doa ni lah Allah gantikan selepas dia kehilangan suami dia meninggal, Allah gantikan seorang insan yang lebih baik, lebih mulia, iaitu dia dapat seorang suami yang itu iaitu Rasulullah SAW. Kita apa kalau ada apa-apa musibah yang berlaku pada kita, yang kita amal doa setelah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, kita baca ni Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. InsyaAllah ini perkongsian pada malam insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ini menjadi sumber ilmu untuk kita beramal dan kita sampaikan kepada yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah kita doakan itu, kita pun tak berapa hari lah dan akan datangnya bulan tetamu istimewa itu Ramadan. Moga kita doakan Allah sampaikan umur kita untuk bertemu dan beribadat. Allah kurniakan kesihatan yang baik walaupun kita tidak semeriah sebelum tahun-tahun yang sebelum ni kita dapat mengimarkan masjid surau, tapi insya-Allah seperti yang saya kata, kita bawa amalan-amalan masjid, amalan-amalan surau yang kita buat selalu tu bawa balik ke rumah kita insya-Allah tuan-tuan. Bertarawih bersama keluarga dan juga bertadarus bersama keluarga, buat majlis zikir, majlis taklim dan sebagainya di rumah insya-Allah. Hidupkan jadi rumah kita macam masjid, jadikan rumah kita macam surau yang kita buat selalu sebenarnya. Walaupun kita tak dapat buat tu ni, tapi insya-Allah ada hikmah yang Allah nak bagi pada kita, yang kita bersangka yang bukan-bukan tuan. Allah hantar satu ujian, Allah buat satu benda untuk hamba dia, ada masing-masing ada habuan masing-masing Allah nak bagi. Mungkin kita tak sama tuan-tuan, mungkin habuan seorang ni, cara ni, benda ni Allah nak bagi, walaupun kita terima ujian yang sama, ujian COVID-19 kita kena semua sama, tapi hikmah Allah bagi setiap hamba dia tak sama yang dapat. Ada Allah bagi cara ni, Allah nak bagi benda ni sebagainya. Itu kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Apa setiap ujian yang Allah bagi ada hikmah yang sangat baik yang Allah nak bagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita gunalah peluang kita dalam tempoh PKP yang disambung lagi ni sampai 24 April sampai 5 Ramadan insya-Allah. Kita berazam kita akan jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling terbaik daripada tahun-tahun yang lepas-lepas insya-Allah. Kita banyakkan baca Quran kita banyakkan solat-solat sunat kita, yang mana bertarawih insya-Allah, yang mana abang-abang kita, suami ada yang akan bakal menjadi imam tarawih di rumah insya-Allah. Kita doakan yang terbaik insya-Allah. Allah permudah kat tuan-tuan yang para suami dan mungkin anak-anak yang lelaki yang akan menjadi imam tarawih di rumah nanti insya-Allah. Mudah Allah permudahkan urusan tuan-tuan, dan juga mudah-mudahan tak kisahlah tuan-tuan, kena nak buat 20 ke 8 itu bukan isu dia, tapi isu dia yang penting kita kena buat tarawih. Kalau nak tarawih dia bulan-bulan biasa tak ada tuan-tuan, bulan Ramadan saja. Kalau kita bulan Ramadan main ni pun tak buat tarawih, rugilah tuan-tuan.
mungkin biasa-biasa kita duk ikut imam di masjid surau saja. Tahun ni kita sendiri yang akan jadi imam. Anak-anak kita yang lelaki akan jadi imam. Macam mana tuan-tuan? Tu kita walaupun tak perfect macam di masjid surau, tapi kita jangan kita tak buat terus. Jangan kita tak buat terus tarawih ni di rumah, insya-Allah tuan-tuan. Tapi kalau tak mampu juga nak jadi imam, tak apalah, nak buat macam mana. Tu pasal buat solat bersendirianlah tarawih. Tapi kalau yang paling terbaik, tentunya sebagai suami, cubalah belajar untuk mengimamkan solat tarawih di rumah bersama anak isteri, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah tentang selawat itu, yang tu bukannya syarat wajib pun tuan-tuan. Kalau tak buat selawat pun tak ada masalah pun. Yang penting salat tarawih itu berjalan macam biasa, insya-Allah. Buatlah 8 kena buat. Tapi salah satu yang saya nak pesan tuan-tuan, tolonglah walaupun buat tarawih, witir jangan tinggal, tuan-tuan. Witir 3 rakaat jangan tinggal. Buat tarawih 8, terus sama buat witir 3 rakaat, insya-Allah. Witir jangan tinggal. Witir adalah solat yang paling penting, yang seorang sendiri pun tak pernah tinggal solat witir. Untuk kita kena usahakan jangan tinggal solat witir. Lebih lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita usaha bagi lekat solat witir tahun ni, insya-Allah, dalam Ramadan nak main ni, mudah-mudahan dia lekat sampai bila lepas Ramadan pun kita akan tak tinggal solat witir, insya-Allah. Cubalah bagi lekat solat witir, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dengar pada malam ini menjadi sumber ilmu dan sebagai motivasi untuk kita, untuk sama-sama kita nak beramal. Dan mudah-mudahan Allah SWT beri taufik, kekuatan dan dorongan kepada kita mudah untuk nak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.